Tak payah lah. Dia tanya bagaimana kau untuk dia melatih diri nak menghindarkan daripada maksiat. Tak payah kan yang dibuat. Belajar dulu maksiat tu apa. Apa dia. Kau punya tak kenal dah. Nak menghindarkan diri. Apa yang dibuat dia. Tu yang nak. Latih mana? Aku tu ya latih. Ada kena lasak bunga, apa dak, ada kena lari, apa dak. Tahu kata maksiat jangan buat. Itu nak menghindarkan diri. Itulah kepada takwa ialah imtithalul awamir wa jinabun nawahi. Menjauhkan segala larangan itu yang menghindarkan diri. Kita nak tinggal tak boleh, mana awak mana lagi boleh tinggal. Itu kan kita sendiri ya. Sebab tu dari istilah kita tadi, pertama kali kita nak ambil tahu, nak kenal dulu apa maksiat, larangan, apa suruhan. Bila kita kenal dah, tak semesti kenal tu boleh semua boleh buat. Bukan mesti semua kita kenal larangan tu semua boleh tinggal, tak semesti. Orang ni pulang balik pula fikirkan kepada tauhid hidayah dari Allah. Beberapa banyak kita tahu maksiat, tapi kita nak tinggal tak boleh, dia panggil luput tauhid dari Allah. Dan beberapa banyak kita tahu kata ini kalau suruhan, hati nak buat tapi tak dapat kita nak buat. Ini pulang kepada tauhid hidayah Allah. Ada hikmat di sebalik. Terkadang Allah Ta'ala nak agak seseorang itu dengan melalui jatuh maksiat. Ada itu. Sebab tu baik, secara mana baik apabila orang selain pada Nabi bukan maksum. Orangnya panggil mahfuz. Dari istilah tasawuf dia panggil mahfuz. Maksum. Ataupun dengan secara umumnya maksud ni kau dengan orang Nabi-Nabi. Kalau orang lain pada Nabi nak panggil juga maksud boleh, tapi dengan makna lughawi. Maksud dengan makna mahfuz, mana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni tak jatuh dalam maksiat. Mustahil ke jatuh? Tak mustahil. Sebab tu pernah dia tanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, adakah wali-wali Allah Taala itu tak berlaku maksiat? Dia tunduk. Lepas tu dia jawab, mungkin jawab. Tidak nafi ke orang wali Allah, orang kekasih Allah, mungkin jatuh dalam maksiat. Kerana mereka hanya mahmud bukan maksum. Kalau orang Nabi-Nabi dia maksum, tak jatuh dalam maksiat serta mustahil berlakunya. Atau orang Nabi-Nabi. Lepas tu bila kita pergi dari segi hikmah pula dia bahas. Terkadang seorang itu Allah Ta'ala nak angkat tinggi dia dengan melalui jatuh dalam larangan ini. Ini halus sikit, halus sikit. Kadang-kadang waktu kita pertama kali jaga hati. Tahu dulu apa larangan, apa suruhan, apa larangan, apa suruhan. Setelah kita tahu larangan, tahu pula larangan ini masih dalam perkara larangan. Adakah ikhtilaf ulama ataupun muttafaq alaih ataupun mujma' alaih. Supaya kita nak iktikad kata benda ni benar larangan. Ijma'. Bila ijma' tak boleh kita ikat. Ini larangan tapi ada khilaf di kalangan ulama. Kita nak berlaku tahkam kata haram, kita kata haram. Nak berlaku tahkam kata tak haram, tak haram. Jalannya dia, kita mengaji jalan dia. Apa kata tak haram, ni jalan dia. Apa kata haram, ni jalan dia. Mana luas semua ilmunya. Bila kita tahu dah kata haram, kita duduk atas mazhab dia kata haram misalnya. Kita duduk atas mazhab dia kata haram, kita pun haram. Dalam keadaan beringat, kita jatuh juga. Ini dia kata, kena dalam beringat tu hati. Kita tak mahu, hati tak mahu, kerana kita tahu bagaimana haram. Tapi ini kita jatuh juga. Ini tak ada Allah lah. Tak kedai daripada ya Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan Allah kanak berlaku. Ini kat ada situ. Maka bezanya macam mana dengan orang awam? Bezanya apabila jatuh dalam maksiat, cepat dia beristighfar, cepat dia bertaubat. Bandingnya seperti kalau orang sana dipanggil orang pasal ciuman. Orang sana panggil ciuman. Macam mana ciuman? Kalau dia naik motor pergi batas klik, dia tak tahu. Gitu saja dia basuh, dia lap, dia kubah, dia apa dia tahu. Itu orang ciuman. Dia juga pakai baju sekali pakai, klik basuh selalu. Itu sana panggil orang itu ciuman. Sini panggil apa tu? Sama. Itu panggil ciuman. Kita tak ciuman juga. Haji tak luluh nak pakai, baru juga masuk. Untuk kereta bila lock hidup gitu.
Ada yang bergerak, baru sekarang. Itu kita orang tak terima. Ni biasa orang awam. Jatuh dalam maksiat. Tahu kata maksiat. Tak bertaubat. Tak ada puasa sesat. Tak ada puasa takut. Ni kita orang awam. Tapi orang mereka wali Allah Ta'ala, orang sampai jatuh dalam maksiat. Tapi jatuh apa? Dia sedar selalu. Dia taubat, dia besar. Mana kata kena cuma, dia basuh selalu. Kena kotor, dia basuh selalu. Bila basuh, dia suci. Suci, kena pula. Ini kotor haram. Kalau dulu beda. Dia basuh pula. Suci, kena pula, basuh pula. Ada orang Nabi, Tuhan jagakan ismat dia, tak jatuh dalam maksiat. Sebab tu kalau pada zuhir ayat bercakap tentang Nabi itu berdosa-dosa, jangan kita pakai zuhir, kerana jaga kehormatan dia. Tak rusak Nabi dah. Adam duraga akan Tuhan. Tuhan sendiri yang tak asok. Duraga. Ulama tak suratan pada rupa saja. Pada rupa saja. Dan kita tengok dari segi hikmat sampai hikmat. Ada makan buah tak ada kita. Cuba ada tak makan buah kayu tu. Kita ada tak? Tak ada lah kita. Sebab apa? Dia syurga tak beranak ke tempat beranak dari syurga. Dan Allah Ta'ala menjadikan ada mula dia apa? Hikmat nak jadi khalifah bumi. Tapi dia tak dari syurga. Mana jadi khalifah bumi? Maka ceritanya kenapa jadi khalifah bumi. Maka nak main bumi harap keadaan ada nak turun ke bumi ni. Dia ada syurga sebenar. Buat menjadi iblis di deki. Cerita je kena pergi kat tu. Sebab orang nak main cerita. Sampai iblis lah kita ada ni pula. Dia tengok kau tu, molek semua kau tu hebat. Ada tak molek? Sampai dia kena tipu, dia kena apa? Apa tipu kat anak dunia? Melahirkan anak cucu. Duit Nabi Muhammad SAW. Ya kerananya lah dijadikan anak ini. Itu hikmah. Bila tengok dia betul hikmah, semua jawab. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Semua Allah Ta'ala buat keelah. Sebab itulah apabila pertama kali kita nak mengikut apa larangan dalam agama kita, setelah orang larangan ada khilaf ataupun ittifaq, apabila tak tahu dah, kita hanya beringat saja. Dalam keadaan beringat itu, gigi jatuh juga, serahlah kita kepada Allah. Itu cara itulah. Nak pergi pada ilmu mengenal diri. Itu dalam tasawuf maqam ihsan. Hak ni segi syariat zuhir dalam fiqh dia bercara fiqh zuhir bercara ini. Lepas tu pergi pada batin fiqh batin. Saya lagi bagi kita kenali dengan tasawuf, ihsan, iman, Islam, ihsan. Kerana ihsan apa? Syartun li kamalil Islam wal iman. Ihsan syarat bagi sempurna iman dan Islam. Tak sempurna malah iman Islam kalau tidak ada ihsan. Bandingnya masjid kita ni, untuk sekadar nak jadi masjid bukan nanti begini, bukan. Zaman Nabi SAW, pojok tumbuh situ, tanah batu situ, batu sini, batu, dia jadikan ini bukaan masjid. Jadilah tu. Boleh iktikaf, boleh kok. Tapi tengok kewak bangunan sekat. Jadilah tu. Tapi nak mengelak, nak menggamar, nak macam mana tengok ni. Mozart lah, di bunga lah. Macam-macamnya apa ni? Nak sempurna, nak elok, nak jaga, nak macam ni. Ni kadang-kadang kita buat rumah lebih mahal pada diri rumah tu lagi. Buat rumah habislah kata-kata sejuta. Tapi pakaian rumah tu pula, hias rumah berjuta-juta pula. Ni dah panggil ihsan. Kalau kita nak cakap kata, pada tu kita semaya puasa cukup. Kalau itu buat rumah sekadar boleh duduk cukup. Tak ada dia kata begitu, berjuta-juta dah habis tu mana, rumah saja tu bina mana. Ba'al-mari pula. Dari itu dah. Dia panggil ihsan. Begitulah kita. Iman. Ngaji bab rukun iman. Beriman dengan Allah. Huraian sifat-sifat tadi. Beriman dengan Rasul. Huraian sifat dia dari suruh ni. Mai pula Islam. Islam dari syariat. Ibadat, berbak sewa menyewa, bak paruh memawah, gadai menggadai, jual beli, beri hutang, korban, semua tu dalam Islam. Lepas tu ihsan jaga hati. Gadai jual beli kena betul kan. Kita orang sewa rumah orang, kita dengan sewa pula kena tanya dulu kok. Bila hati kita ada ihsan, tak berani nak buat. Nampak? Kalau kita jual beli tidak ada tipu daya.
Bila kita tak ada ihsan, jadi tipu daya. Apa kita mengaji bab jual beli, terkadang sah jual beli tetapi haram. Terkadang haram lagi tak sah. Terkadang haram tetapi sah. Maka bila ada ihsan, dia selamat. Sebab zuhir batin dia sama. Mulut cakap lagu ni, hati pun sama. Itu ihsan. Dia bina di atas Islam dan iman. Maka bab riyadhah tanya ni namanya ada boleh pada ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu boleh balik pada ilmu tasawuf. Tiba-tiba kesilapan kita bila kata tasawuf ditinggalkan. Jadi apa Allah dulu gitu. Ini sebab jadi sesat jalan pula. Batulah kita tolong bahlah. Tolonglah apa kata ijab. Tolong ijab. Sebab kalau ilmu kita sambil dia guna satu ilmu dalam apa dia sila guna. Jadi masuk dalam hati. Mana kita kata hati lah dah. Mengerti mana masuk dalam hati. Lepas tu dia panggil kau tu wisapa. Sapa sini kalau kita nak bicara khusus dalam tasawuf tu wisapa. Mana kata mengaji tak sapa. Mana tak sapa kepada Allah SWT. Bila kita sapa, baru dia terbaik fatna ijab baru. Pertama kali kena kita reti satu persatu. Sudah kita reti, wisapa. Sapa kepada Allah. Bila hati kita sapa kepada Allah, di mana kita nak nipu nampak kecek pun tu. Bila situ baru dia kita ijab. Fatna ijab benar. Bila tak sapa, dia ni ijab lagu lah. Sebab itulah tubik dalam Islam kita iman, Islam, ihsan. Maka ilmu sebagai jadi pokok tiga ni iaitu usuluddin ataupun ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Tiga ni mesti. Usuluddin lah iman cara hak tu. Fiqh hanya bagi tahu kan apa nama ni Islam. Dan ihsan tasawuf. Bab fikih hati ada mana tanya bagaimana nak jaga hati ni? Dia ada tiga ni. Dia lupu dua ni tinggal sah. Nak tak boleh, tak ada tupu yang sana bagi. Tupu dia ada tiga itu kan. Dia tak boleh buat, dia kena ada tiga. Baru dia bayangkan tersihat tupu semua. Itulah bukan. Lepas tu